Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masyitahani binti Azani, nombor matrik A178-494 bersama dua orang lagi rakan saya, Nur Aisyah Mustafa dengan Najwa Amila binti Lutfi. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan untuk kajian kami yang bertajuk kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap rakyat yang bekerja sendiri. Pada 18 Mac 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Malaysia telah mengisytiharkan akan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap seluruh rakyat Malaysia. Perintah ini disandarkan pada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Jadi bekerja sendiri sebenarnya tidak bergantung kepada majikan, tidak bergantung juga kepada pekerja, hanya bergantung kepada diri sendiri. Faktor kecemasan dan kemalangan akan memberi kesan jika tidak berusaha untuk mendapatkan upah yang dapat membiayai faktor kecemasan tersebut. Sebanyak 46.6% dari 168,142 individu yang bekerja sendiri dilaporkan hilang pekerjaan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Perangkaan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, peratusan itu diperolehi menerusi responden berumur 15 tahun ke atas yang menyertai survei khas kesan COVID-19 terhadap ekonomi dan juga individu yang dilaksanakan Jabatan Perangkaan Malaysia di OSM secara atas talian bermula 23 hingga 31 Mac 2020 yang lalu. Antara cabaran dan resiko yang terpaksa dihadapi oleh golongan bekerja sendiri ini adalah ketika krisis atau perkara yang tidak dijangka berlaku seperti Perintah Kawalan Pergerakan sendiri. Jadi berkenaan dengan objektif kajian, yang pertama adalah untuk mengkaji kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap rakyat yang bekerja sendiri. Yang kedua adalah mengenal pasti penerimaan rakyat yang bekerja sendiri dalam mengaplikasikan norma baru selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditamatkan. Yang ketiga adalah mengenal pasti cadangan dan harapan dalam mendepani kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terima kasih. Saya akan membentangkan metodologi kajian. Pertama, reka bentuk kajian kumpulan kami menggunakan kaedah kuantitatif deskriptif melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada masyarakat bagi mengenal pasti kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap rakyat yang bekerja sendiri. 2.2 Sampel kajian. Kajian ini dilakukan ke atas 112 orang responden. Borang soal selidik menggunakan Google Survey Form yang dibuat secara di atas talian serta merangkumi dua item yang berlainan, iaitu soalan berstruktur dan soalan tidak berstruktur. 2.3 Instrumen kajian. Di dalam menjalankan kajian ini, dua jenis instrumen kajian telah digunakan, iaitu data primer, borang soal selidik, dan data sekunder, jurnal dan kajian lepas. Di dalam kajian ini, borang soal selidik telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian E yang merupakan maklumat demografi responden dan bahagian B yang mengandungi maklumat berkaitan kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap rakyat yang bekerja sendiri. Skala yang digunakan di dalam kajian ini ialah skala Likert dengan 5 pilihan jawapan, iaitu amat tidak setuju 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4 dan amat setuju 5. Dapatan kajian kami bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu objektif kami yang pertama, kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap rakyat yang bekerja sendiri. Seterusnya, penerimaan rakyat yang bekerja sendiri dalam mengaplikasikan norma baru selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan. Yang ketiga, harapan dalam mendepani kesan Perintah Kawalan Pergerakan.
Dapatan kajian yang kami perolehi, kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap rakyat yang bekerja sendiri. Antara soalan kami ialah memastikan tiada pembaziran, perlu berjimat cermat, merasa tertekan aspek kewangan, membeli barang yang lebih murah. Kalau kita tengok daripada graf yang kami sediakan ini, majoriti responden bersetuju, amat setuju, yang membawa kesan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap rakyat yang bekerja sendiri. Seterusnya, yang kedua, dapatan kajian yang kedua iaitu penerimaan rakyat yang bekerja sendiri dalam mengaplikasikan norma baru selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan. Soalan kami ialah, jika dibenarkan bekerja, saya akan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang pertama, mematuhi jarak sosial. Yang kedua, membasuh tangan. Yang ketiga, memakai penutup muka. Yang keempat, tidak berkumpul. Mematuhi jarak sosial, 86.6% bersetuju. Seterusnya, membasuh tangan 75%, memakai penutup muka 86.6%, seterusnya tidak berkumpul sebanyak 79.5%. Ini dapatan kajian yang ketiga iaitu harapan dalam mendepani kesan Perintah Kawalan Pergerakan. Soalan kami, adakah anda rasa wajar jika kerajaan membenarkan anda bekerja? Ini soalan subjektif. Okey. Antara jawapan yang kami perolehi ialah kajian yang ketiga kami jalankan, harapan dalam mendepani kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Soalan kami ajukan, saya merasakan kerajaan wajar memberi bantuan kepada saya. Okey, jawapan responden yang kami terima, 35% merasakan setuju, 35% lagi merasakan sangat setuju, 26% kurang setuju, 2% tidak setuju dan 2% lagi amat tidak setuju. Okey, hasil perbincangan ini, hasil daripada kajian yang dijalankan merumuskan rakyat yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sangat tinggi. Namun, dapat dinyatakan di sini, kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini dapat dihubungkaitkan dengan 17 agenda pembangunan lestari. Di antaranya ialah tiada kemiskinan, tiada kelaparan, kerajaan adil dan keamanan. Ekoran daripada memperoleh faedah daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin. Seterusnya, penerimaan rakyat yang bekerja sendiri dalam mengaplikasikan norma baru selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP juga tinggi. Majoriti responden menerima norma baru yang telah ditetapkan. Harapan rakyat untuk dibenarkan bekerja dan diberi bantuan oleh kerajaan juga sangat tinggi kerana merasakan terbeban dari segi kewangan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesimpulan, berdasarkan perbincangan menunjukkan bahawa golongan rakyat bekerja sendiri sangat terkesan dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, mereka bersedia menerima norma baharu yang ditetapkan disebabkan krisis ini, terutamanya memakai penutup muka dan mematuhi jarak sosial. Hal ini seharusnya menjadi titik permulaan bagi rakyat untuk bersedia, terutamanya bagi golongan bekerja sendiri, dalam menghadapi krisis seperti dengan adanya simpanan untuk jangka masa panjang dan berbelanja secara berhemah serta berjimat cermat. Selain itu, kita juga perlu ada plan B sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini berlaku seperti kecemasan dan kemalangan.